Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita teruskan lagi PDPR dalam mata pelajaran sejarah tahun 5. Kita sambung pelajaran minggu lepas, iaitu yang di Pertuan Agong. Okey. Harap kamu semua bersedia untuk mendengar sedikit penerangan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Okey, kita teruskan PDPR kita pada hari ini, unit ke-7 yang di Pertuan Agong Teras Kedaulatan Negara. Tapi hari ini kita pergi kepada bahagian terakhir dalam tajuk ini, iaitu alat kebesaran yang di Pertuan Agong. Okey, bercerita mengenai alat kebesaran ini, kita sebagaimana yang kita ketahui, yang di Pertuan Agong merupakan lambang kedaulatan negara. Okey, apabila lambang kedaulatan negara, maka yang di Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong mempunyai simbol keunikan yang tersendiri. Okey, keunikan ini dapat kita lihat menerusi pakaian kebesaran diraja dan alat kebesaran diraja. Okey, keunikan ni kita dapat lihat daripada dua sudut ataupun dua aspek, iaitu yang pertama pakaian kebesaran dan yang kedua alat kebesaran diraja. Okey, yang pertama kita tengok alat kebesaran yang di Pertuan Agong, iaitu sebelum kita tengok alat kebesaran ini, kita perlu tahu juga alat kebesaran dan pakaian kebesaran diraja ini digunakan sewaktu istiadat pertabalan, hari ulang tahun keputeraan rasmi, perasmian pembukaan parlimen dan adat ataupun dalam istiadat tertentu. Okey ya, pakaian dan alat ini diguna ketika majlis-majlis tertentu. Dia tak pakai sepanjang masa kecuali ada majlis tertentu. Majlis tu apa dia? Seperti yang saya sebutkan tadilah, istiadat pertabalan. Istiadat pertabalan ni maksudnya apabila seseorang sultan ataupun raja itu diangkat menjadi yang di Pertuan Agong setelah dipilih menerusi majlis raja-raja, maka perlu ditabalkan sebagai yang di Pertuan Agong, perlu dilantik dalam majlis. Maka itu kita panggil pertabalan. Kalau hari ulang tahun keputeraan rasmi, maknanya hari ulang tahun lah, hari kelahiran Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Dan juga perasmian pembukaan parlimen. Okay, apabila parlimen Dewan Rakyat bersidang, maka pembukaannya itu mestilah dibuka oleh yang di Pertuan Agong. Jadi Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong hendaklah memakai pakaian dan alat-alat kebesaran tersebut. Okey, alat kebesaran yang di Pertuan Agong, kita pergi kepada ni ada gambar ni, dia memakai alat kebesaran, iaitu pakaian diraja. Okey, kita tengok dari segi pakaian kebesaran diraja. Okey, pakaian kebesaran diraja yang pertama ialah tengkolok diraja. Okey, tengkolok diraja ni yang pakai di kepala itu berwarna hitam. Tengkolok ini berwarna hitam dan bersulamkan benang emas. Okey,
Solidnya dinama dendam tak sudah. Okey, bentuk dia tu kita panggil dia dendam tak sudah. Namanya. Pakaian kebesaran diraja yang kedua iaitu keris pendek diraja. Okey. Mata keris lama digunakan untuk menempa keris ini. Menempa maksudnya besi diketuk-ketuk dijadikan bentuk keris. Ya, tu kita panggil ditempa. Manakala sarung keris diperbuat daripada gading yang bertatahkan emas. Okey, warna putih tu ialah gading. Sarungnya gading iaitu gading gajah lah. Pakaian kebesaran diraja yang ketiga iaitu pending diraja. Okey, pending ni yang pakai di pinggang. Okey, pending diraja diperbuat daripada emas 10 mutu dan bertatahkan permata delima. Kalau awak perhatikan pada kepala pending itu ada permata ataupun batu permata berwarna merah jambu. Itu ialah delima. Okey, dijadikan hiasan pada tali pinggang ataupun bengkung. Seterusnya muskat. Muskat ni baju yang di-Pertuan Agong pakailah. Muskat ni ialah pakaian rasmi. Okey, pakaian rasmi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Diperbuat daripada benang bulu berwarna hitam dan disulami dengan benang emas. Tu awak boleh tengok ya. Kat bawah bahagian baju tu ada bunga raya. Okey, kiri dan kanan. Okey, pakaian kebesaran diraja yang seterusnya ialah kalung diraja. Kalung diraja diperbuat daripada emas putih dan bertatahkan permata berlian. Okey, dipakai oleh Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Okey, dipakai oleh Permaisuri, bukan Agong yang pakai tetapi Permaisuri Agong yang pakai. Dan yang akhir sekali kita tengok gandik diraja. Gandik diraja Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong memakai gandik diraja sewaktu istiadat pertabalan dan istiadat kebesaran diraja. Okey, gandik ini diperbuat daripada emas diperbuat daripada emas putih dan bertatahkan permata berlian. Okey, itu ialah pakaian kebesaran diraja. Okey, saya ulang balik. Terdiri daripada tengkolok diraja, keris pendek diraja, pending diraja, muskat, kalung diraja dan gandik diraja. Ataupun dipanggil juga sebagai pemeles. Okey, seterusnya kita tengok pula alat kebesaran diraja. Alat kebesaran diraja ni yang pertama terdiri daripada keris panjang diraja. Tadi keris pendek, itu pakaian dia, pemakaian. Yang ni ialah alat kebesaran keris panjang diraja. Mata keris ditempa dengan besi waja yang diambil dari 9 buah negeri-negeri Melayu yang mempunyai raja. Okey. Pada pelajaran lepas kita dah sebut 9 buah negeri Melayu yang mempunyai raja. Apa dia kecuali Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Yang itu tidak ada raja. Okey. Hulu keris hingga ke sarungnya disaluti emas. Okey, itu ialah keris panjang diraja. Alat kebesaran yang seterusnya ialah cogan alam. Okey, dia ada dua, cogan alam dan cogan agama. Okey, kita tengok yang pertama, cogan alam. Okey, diperbuat daripada perak
dikelilingi bulatan terdapat lambang 11 buah negeri Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kalau awak perhatikan kat kepala ni bawah bulan dan bintang tu ada lambang 11 buah negeri Persekutuan Tanah Melayu. Kecuali Sabah dan Sarawak lah, tak ada dalam tu. Okey. Ni cogan alam. Kita tengok pula cogan agama. Okey, cogan agama diperbuat daripada perak dan berhulu besar. Okey, ayat-ayat suci Al-Quran diterapkan pada batang dan hulunya. Okey, ni dia panjang tau. Dia ada batang panjang. Sama juga dengan cogan alam tadi, dia mempunyai batang yang panjang. Ini kepalanya sahaja saya ambil. Okey. Seterusnya cokma. Alat kebesaran diraja seterusnya ialah cokma. Cokma ni diperbuat daripada perak dan mempunyai kubah di hulunya. Okey, kubah ni macam kat masjid lah, ada kubah tu. Okey, bentuk kubah. Tu yang bulat tu. Okey, merupakan alat perang pada zaman dahulu. Cokma ni apa dia? Cokma ni zaman dulu merupakan alat perang. Seterusnya, payung, ubur-ubur kuning dan tombak berambu. Okey. Payung, ubur-ubur kuning dan tombak berambu. Okey, kalau awak perhatikan pada ujung payung tu, pada puncak payung tu, diletakkan anak bulan dan bintang berwarna kuning diraja. Dan tombak berambu mempunyai mata berlok 3. Mata berlok 3 ni makna mata tombak tu dia ada lekuk lah. Dia macam keris kan, dia bengkok-bengkok. Tu bengkok-bengkok tu kita panggil lok. Okey, berlok 3. Alat kebesaran yang terakhir, alat kebesaran diraja yang terakhir ialah pedang, keris panjang dan sundang diraja. Okey, ketiga-tiga alat ini merupakan senjata Melayu lama. Okey, tiga-tiga tu, pedang, keris panjang dan sundang tu merupakan senjata Melayu lama. Keris panjang dan sundang diraja disaluti dengan perak dan berukir pada hulu dan sarungnya. Okey, itu ialah alat kebesaran diraja. Tadi pakaian kebesaran diraja, kemudian alat kebesaran diraja. Alat kebesaran diraja, saya ulang balik, terdiri daripada keris panjang diraja, cogan alam, cogan agama, cokmar, payung, ubur-ubur kuning dan tombak berambu, pedang, keris panjang dan sundang diraja. Okey, baiklah. Yang terakhir sekali kita tengok gambar ataupun wajah-wajah 16 orang duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, bermula daripada tahun 1957 apabila negara kita merdeka, maka kita mempunyai yang di-Pertuan Agong, iaitu yang di-Pertuan Agong yang pertama, almarhum Tuanku Abdul Rahman. Bukan Tunku Abdul Rahman tau. Dia ni Tuanku Abdul Rahman ibni almarhum Tuanku Muhammad. Okey. Bila dia naik tahta? Apabila kita merdeka bulan Ogos 1957 sehinggalah April 1960 apabila baginda mangkat. Okey. Yang pertama daripada negeri Sembilan. Okey, lepas negeri Sembilan kita ada almarhum Sultan Hishamuddin dari Selangor, kemudian diikuti dengan Tuanku Said Putra, Raja Perlis.
Kemudian diikuti dengan almarhum Sultan Ismail Nasiruddin Shah dari Terengganu. Kemudian almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah dari Kedah. Diikuti pula dengan almarhum Sultan Yahya Petra dari Kelantan. Kemudian almarhum Sultan Haji Ahmad Shah dari Pahang. Kemudian almarhum Sultan Iskandar ibni almarhum Sultan Ismail dari Johor. Dan diikuti oleh almarhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah dari Perak. Diikuti oleh almarhum Tuanku Jaafar dari Negeri Sembilan. Kemudian almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dari Selangor. Kemudian balik semula ke Perlis iaitu Tuanku Said Sirajuddin. Kemudian ke Terengganu Al-Watiqu Billah Sultan Mizan Zainal Abidin. Kemudian ke Kedah balik iaitu almarhum Al-Muttasimu Billah Muhyiddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim. Ini kalau awak perasan, dua kali menjadi agung, iaitu agung yang kelima dan agung yang ke-14, orang yang sama. Okey, kemudian agung dari negeri Kelantan iaitu Sultan Muhammad kelima, dan yang terkini yang ke-16 iaitu Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Okey, bermula 2019. Ya, 5 tahun maknanya 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, maka akan ada agung yang lain. Okey, saya rasa untuk unit ini kita dah selesaikan bagi tajuk yang di Pertuan Agong. Okey, itu saja untuk kali ini. Semoga awak dapat memahami tajuk ini, iaitu tajuk yang di Pertuan Agong, kerana tajuk ini merupakan tajuk yang ataupun yang kita bincang ni ialah ketua negara kita. Okey. Semoga dapat memahami dengan baik. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.